الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dapat lagi kita menyambung siri kuliah kita kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, iaitu bab yang ke-9 daripada Kitabul Janaiz, Babul Mayyit yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Ini bab mayat itu diazab kerana tangisan ahli keluarganya terhadapnya. Hadis 534. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mayyit yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Riwayat daripada Umar Al-Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayat itu diazab dalam kuburnya kerana ratapan ke atasnya. Jadi hadis ini menyebutkan kepada kita bahawa yang pertama sekali adanya azab kubur. Mana azab ni? Kubur tu ada dah, bermula dah. Dan sebelum pada tu dia ada sakaratul maut, kemabukan, mabuk ketika nak mati tu. Dekat-dekat nak tarik nyawa oleh malaikat tu, manusia mengalami sakaratul maut, satu bentuk kesakitan juga. Kemudian duduk dalam kubur ni ada azab, kepada pendosa ada azab dalam kubur. Jadi apa yang pertama kita sebut tadi, adanya azab dalam kubur. Sebab Nabi kata al-mayyit yu'azzab, mayat itu diazab dalam kubur. Perkara yang kedua, hadis ini menyatakan sebab diazab dalam kubur tu kerana ratapan, niha. Ratapan ni maknanya meraung, berteriak, menangis dengan suara yang tinggi, tabu pasir atas kepala, koyok baju, tapa pipi, pukul dada dan sebagainya. Jadi ratapan jahiliah ni macam-macam lah. Kita boleh tengok lagi dalam agama lain. Tapi kalau orang Islam ni boleh katakan tak ada lah. Tak ada lah. Sebab apa? Sebab benda tu sudah ditinggalkan. Jadi termasuk dalam bab ratapan tadilah mengoyak baju dan sebagainya. Itu tanda seseorang itu tidak dapat menerima takdir kematian. Sedangkan bila Allah Ta'ala telah takdirkan manusia itu akan mati, kita kena terima. Segala sesuatu yang berlaku atas dunia ni semua dengan takdir Allah Ta'ala. Jadi ini berkenaan dengan ratapan. Cuma dia jadi persoalannya, macam mana ni orang yang mati, dia telah pergi dah ke alam barzah, mati dah. Bila dia mati, berarti tidak lagi dia jadi mukallaf. Orang mukallaf ni macam mana? Dia cukup umur, waras, sampai seruan Islam kepada dia. Orang lelaki bila dia ihtilam, bermimpi, orang perempuan mari haid, ataupun paling lewat agak umur 15, ataupun tumbuh bulu ari-ari. Kalau budak lelaki tu tak kalau dari segi tu kita nak tanya, dia pun kadang-kadang tak tahu mimpi apa khabar tak khabar dah. Cek kalau dalam zaman sahabat, zaman Nabi dulu, tentera Yahudi lawan Nabi tu,
sahabat kata hak mana tumbuh bulu hari-hari tu kerak kepala. Sebab dia kira sebagai layak perang. Dia terlibat juga dalam peperangan. Sebab bila berlaku peperangan ni, orang akan kerah kadang-kadang sengaja satu negara tu ataupun ketua tu dia kerah budak-budak supaya bila musuh tu tengok budak-budak jadi tak jadi serang. Dia tengok budak ni. Padahal itu strategi jahat pihak musuh, dia mempergunakan kanak-kanak. Jadi bila berlaku lagu tu, mana budak-budak tu kena cek ada bulu hari-hari ke tidak. Kalau ada, boleh ke kepala. Boleh dipacung lah. Jadi itu maknanya akibat boleh mukallaf. Cuma masalah yang timbul di sini, macam mana dia mati tidak lagi jadi mukallaf. Tiba-tiba dia diseksa disebabkan oleh orang hidup menangisi kematian dia. Jadi seolah-olah orang lain buat dosa, orang lain pula diazab. Jadi di sini dia banyaklah perbincangan berkenaan dengan benda ni. Tak apa, hadis banyak lagi, kita baca dulu. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an Abi Musa qala lamma usiba Umar radhiyallahu anhu ja'ala Suhaibun yaqulu wa akhah faqala Umar ama alimta anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyit la yu'adzabu bi buka'il hayy. Bila mana Sayyidina Umar ni ditimpa apa ni? Dia mengalami cedera. Kalau tak silapnya ketika semaya subuh tu Sayyidina Umar ditikam. Teka nak mai subuh tu Sayyidina Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu'ah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ia merupakan seorang hamba abdi duduk di kalangan orang Islam. Dia asalnya daripada Majusi. Jadi golongan Majusi ni daripada Iran memang benci kepada Sayyidina Umar. Jadi dia bunuh Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar semaya subuh. Jadi daripada peristiwa itulah Sayyidina Umar syahid. Orang-orang Syiah dia cukup mengagungkan pembunuh Sayyidina Umar. Abu Lu'lu'ah tu dia panggil sebagai Syuja'uddin, Baba Syuja'uddin. Baba ni orang alim, sialah panggil baba. Maknanya orang besar, ia sangat berani dalam agama. Memang beranilah boleh bunuh Sayyidina Umar ni. Sebab syaitan ni kalau jalan tu Sayyidina Umar lalu tak lalu. Syaitan. Maknanya hebat dia lagi, hebat pembunuh Sayyidina Umar ni. Sebab itulah orang Syiah diangkat. Sehingga kalau kita cari dalam Google ada pusara dia tu, makam hak tanah dia tu besar masjid. Besar pada Masjid Lundai kita ni. Itu maknanya Syiah tu dia mengagungkan pembunuh Sayyidina Umar. Jadi bila Sayyidina Umar dia tak mati lagi dah, cedera tu, Suhaib tu dia kata wa akha, saudaraku. Maknanya keluhan. Jadi Suhaib ni siapa dia? Suhaib ni Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Salah seorang sahabat ia terkenal juga di antara as-sabiqun al-awwalun. Dia gelar dia tu Ar-Rumi. Rom tu Itali dah, Rom. Dipanggil Ar-Rumi ni kerana apa? Kerana masa dia budak-budak, dia ni keluarga dia asal daripada orang Mosul di Iraq tu, Mosul. Bila tentera Kisra ataupun tentera Rom ni serang Iraq, dia ditawar lalu dibawa ke Rom. Jadi dia berada di Rom tu agak lama jugalah. Dia berada di Rom. Dia jadi orang tawanan sana. Masa tu dia budak-budak. Jadi oleh kerana dia ni pernah duduk di Rom, dipanggil Ar-Rumi, orang Rom. Kemudian bila satu masa tu
dia telah dibeli oleh seseorang lalu dibawa balik ke Mekah. Ni cerita sebelum daripada Nabi jadi Rasul ni, lama dah cerita. Jadi hak beli dia tu Abdullah bin Juda'an. Itu cerita Suhaib ni, cerita Suhaib ya. Jadi Suhaib ni orang as-sabiqun al-awwalun, tiba-tiba dia mengeluh, wa akhah. Jadi Sayyidina Umar marah. Mu tak tahu ke bahawa Nabi kata mayat tu akan diazab dengan disebabkan oleh tangisan orang hidup. Maknanya kamu janganlah jadi sebab kepada aku ni akan diazab dalam kubur. Jadi kemuskilan macam hak tadi jugalah. Jadi kita nampak di sini Sayyidina Umar dia pegang dengan zahir hadis ni, bahawa siapa yang menangisi mayat, meratap mayat, maka yang mati tu diazab dalam kubur dia. Jadi dalam masalah ni Sayyidina Umar dia pegang dengan zahir. Maknanya ada kaitan. Tangisan orang hidup ke atas mayat, maka mayat diseksa. Ini juga pendapat Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Tetapi Aisyah dia tak terima. Dia kata hadis ni mungkin Ibnu Umar salah faham. Sebab apa? Sebab Aisyah dia baca ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang satu nyawa yang berdosa, dia tidak menanggung dosa orang lain. Jadi masing-masing tanggung dosa masing-masing. Dia tak ada sipir jenis lagu mana. Mari kita curi. Dosa semua aku tanggung. Dia tak ada. Siapa-siapa yang terlibat dengan satu dosa, satu maksiat, dia menanggung dosa hak dia buat. Lepas tu orang hak dia ajak tu dia tanggung juga dosa. Jadi yang dikatakan tidak menanggung dosa orang ni, dengan dicuci orang tu tak payah tanggung dosa. Tak ada. Siapa-siapa yang terlibat. Sebab dalam kaedah ni, dalam kaedah agama ni, sama ada orang tu buat satu maksiat secara langsung ataupun bersebab. Kalau dia sendiri buat, memang dia tanggung dosa. Kalau dia menjadi sebab kepada orang lain buat maksiat, orang lain hak buat tu berdosa dan dia yang menjadi sebab berdosa juga, tanggung juga dosa. Dua kali ganda. Sebab itulah kita ni dalam bab buat maksiat ni, kita jangan buat terbuka. Kalau buat terbuka, orang nampak berani, tak apa. Jadi tak apa tu maknanya macam mempromosikan, menyebabkan orang lain tak takut, menyebabkan orang lain berani juga buat maksiat. Tu begitu juga kita tak boleh nak ajak orang buat maksiat. Tak boleh nak menggalakkan orang buat maksiat. Dalam agamanya kita diperintah supaya ajak buat baik, cegah kemungkaran. Tu sipir dia. Jadi Aisyah kata ada salah faham ni yang berlaku kepada Sayyidina Umar, kepada Ibnu Umar. Sebab apa? Sebab seorang yang berdosa dia tidak menanggung dosa orang lain, melainkan dosa diri dia saja. Jadi Aisyah kata ada salah faham pada Sayyidina Umar. Sebab apa? Aisyah kata cerita sebenarnya orang Yahudi mati. Orang Yahudi tu mati dan keluarga dia tu menangisi kematian dia. Jadi orang Yahudi tu oleh kerana dia kufur kepada Allah, tidak mahu beriman dengan Nabi SAW, tidak mahu beriman dengan Al-Quran, dikira sebagai kafir lah. Jadi dia diazab kerana kufur dia, lepas tu kerana satu lagi, kerana apa? Tangisan ahli keluarga dia. Sebab orang kata air mata darah pun ia ditangisi oleh orang yang hidup ke atas orang mati tak akan hidup semula. Orang mati tak akan selamat dalam kubur dia. Jadi itu cerita orang Yahudi, kata Aisyah. Satu lagi pendapat alim ulama ni, dia kata orang dalam kubur tu, maknanya hak ni dia cuba takwil. Kalau kita tengok tadi Sayyidina Umar pegang dengan zahir, Aisyah dia tak pegang dengan hadis ni. Satu lagi pendapat ulama kata, iaitu bila mana adat orang tu meratapi, mana dia kalau hidup pun dia akan meratapi mayat.
Maka bila dia mati, orang lain meratapi dia, maka dia pun akan diseksa. Maknanya kalau orang ni dak dia mati, orang ni dak hak mati ni, dia ayah dia mati dulu, memang dia meratap, dia teriak, dia tak terima takdir kematian ayah dia. Lepas tu dia sendiri mati, anak dia pula meratap kematian dia, maka dia pun diazab. Jadi itu adalah satu adat mustamirah, adat yang berterusan, adat jahiliyah. Jadi bila benda tu sudah menjadi adat dan dia mati dalam keadaan tidak pesal, tidak larat, maka benda tu akan berterusan. Jadi seolah-olah kita ni kalau nak selamat daripada kena azab dalam kubur, kita kena pesan kepada ahli keluarga kita, tanggungjawab kita kena pesan, lepas daripada aku mati ni, kamu jangan buat benda-benda meratap, betul-betul meratap kematian aku. Jangan teriak, jangan tabur pasir dah. Macam-macam lagi lah bentuk meratap kematian mayat itu. Jadi menjadi tanggungjawab kepada setiap individu ataupun ketua keluarga ni, dia kena pesan supaya jangan meratap. Sebab itulah dalam bab ni Imam Bukhari kata ayat ia boleh dikaitkan dengan hadis ni, iaitu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maknanya kamu kena jaga, lindungi diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi hak meratap pun kena azab, yang diratapi pun kena azab juga. Sebab apa? Sebab tak ada cegah muka, tak pesan benda ni. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi kata, bila dia tu sendiri perintahkan supaya kalau aku mati ni, kamu kena ratap kematian aku. Apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai adat jahiliah meratapi kematian? Ya gini, orang Arab ni dia banyak hamba. Dia pesan, kalau aku mati ni mu kena teriak belaka. Sehingga ada juga orang-orang yang mengambil upah untuk meratap kematian orang mati dalam masyarakat jahiliah. Dia upah. Sebab apa? Sebab dia nak menyatakan bahawa aku ni kalau aku mati, ramai orang mari teriak, maknanya orang sayang kat aku. Jadi lepas dia mati pun dia kira dia dapat berbangga lagi. Mana berat orang Arab tu, al-fakhru, dia bermegah-megah. Sehingga dia kira kalau aku mati ni, kalau penuh orang dalam rumah aku ni mari, semua jerit, semua berteriak, semua koyok baju tapa pipi, maknanya aku ni adalah orang yang disayangi. Kematian aku ni orang akan ratapi. Itu besar ratapan bagi orang jahiliah. Bergambarkan dia tu orang yang mulia, orang yang disayangi. Biar jahat pun atas dunia, buat zalim kat orang, tapi dia kira kalau dia mati, semua orang teriak untuk dia. Padahal kalau dalam hati perut dia teriak belaka tu tak, gapo tak tahu dia kata. Sebab itulah dalam hadis ada disebutkan al-mustarih wal mustarah minhu. Orang yang mati ni dia dua keadaan. Dia dapat berehat. Maknanya duduk atas dunia ni penat. Bangun pagi semai subuh dah, sejuk-sejuk semai tahajud, pergi kerja, kelik kerja, atas anak sekolah, ambil anak sekolah dah. Kalau para lembu tu kena tarik lembu ceruk, penat. Penat-penat pun kena mari juga sejid dah. Ngatuk-ngatuk pun kelip jabat duduk rehat mata bangorik, kena tunggu isa. Dengan kuliah sungguh-sungguh pun penat noyanya hidup dunia ni, kena kerja. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kamu ni memang kerja membati tulang. Pak kata apa? Cawak kota, sisi lengan. Kerja dengan punya kerja, siapalah mati bertemu dengan Allah. Mana tu erti hidup. Jadi orang hak baik, dia dapat berehat, mustarih. Wal mustarah minhu ni maknanya orang lain tu lega dia mati. Muncul dia mati. Ada jenis orang lagu tu. Sebab kalau dia ada, dialah punca kerosakan.
Siapa dia suka dia hidup, ramai mana orang bergembira dengan kematian dia. Kita kena fikirlah lagu mana kita ni, kita hidup dengan penuh perjuangan, mati kita berehat, ataupun mati kita ni orang boleh melepaskan nafas lega. Sebab apa? Sebab banyak kejahatan. Jadi orang jahiliah ni lah cara dia nak tutup kejahatan dia semasa hidup. Dia rupa orang menangisi kematian dia. Sebab dia nak tutup segala bentuk kezaliman kejahatan dia. Itu budaya meratap di kalangan orang Arab. Jadi sebab itulah ulama kata benda ni kalau menjadi adat tradisi orang tu, keluarga tu, masyarakat tu meratap apa semua ni, memang semua tu terlibat. Selagi tidak berhenti daripada adat ni, maka semua akan terlibat menanggung dosa. Sebab itulah dalam masyarakat kita ni, kalau ada satu adat dan kita tidak berani sekat, maka betul dosa. Buatlah takut orang kata. Tak boleh tinggal ni, takut orang kata. Pas sudah lah tu. Supaya ni. Sahabat ni kata, kunna na'uddu minan niyaha al-istima'i lil mayyit wa sun'ati ta'am. Kami mengira sebagai meratap juga kalau orang tu dia berkumpul di rumah keluarga si mati dan dibuat jamu kematian dia. Itu meratap juga. Kena beringat pok kita buat ngatik ni. Buat ngatik, buat jamu makan. Bila malam ni gapo malam ni. Sudah ngatik tu. Malam esok gapo kita nak makan. Itu pada perkiraan sahabat dalam bentuk meratap. Kita mari susah payah keluarga mati accident. Kita pun pakak pergi ramai-ramai. Niat molek nak tolong si mati ngatik untuk dia, tapi kita menyusah kali keluarga tu sebab dia kena cadai makan ni. Kadang-kadang kita pun dia tak sik, kita lah ambil 50 ya awak jamu ngatik. Dia pun sebuah salah fitih orang wi. Amanah. Jadi nak tak nak dengan letih, dengan banyak urusan gapo, nak juga buat. Padahal sebenar kita kena jelas dua perkara. Satu, masalah siapa kau tidak pahala untuk orang yang mati bila orang hidup ni buat. Lepas tu, kalau kata siapa, apakah perlu berkumpul di rumah keluarga si mati? Memang kita sayang kau guru kita, kau jiran kita, anak-beranak kita ni, kita cubalah nak tolong. Sedekah tahlil, kau baca Quran, kau gapo, boleh berlaku tu. Ada pendapat. Cuma mari beri rumah si mati itu menambahkan kesedihan, musibah, menyebabkan dia sibuk. Sebab itulah budaya di kalangan sahabat ni, Nabi pesan, isna'u li ali Ja'far ta'ama. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far ni sebab lah ni dia sibuk. Maknanya kalau orang tu mati, makan tak lalu dah. Jadi orang lain itulah kena fikir sediakan makanan untuk keluarga si mati tu. Itu sepatutnya bukan kita pergi makan nasi rumah dia. Tanya malam esok gapo kalau cukup seminggu tu nasi si arak kali dah. Tu memang tak betul lah. Jadi kalau kata kita nak tolong hak si mati ni, benda boleh sangat. Dah kita saya kau guru kita ni kat macam mari sejid duduk cakap ngatik sendiri. Aku saya kau guru aku ni ngatik zikir. Kalau kata 7 malam ngatik dah. Semalam berapa ngatik 100 200 ya. Tak pergi 1000 dah. Kalau start lepas maisa sampai pukul berapa tahu baru sudah 1000 tu, 1000 seorang. Jadi kalau kita katalah kita saya pada guru kita, tak boleh beri pun rumah dia nak ngatik. Kita boleh main ngatik rumah kita sendiri, mari sejid. Benda masing-masing, tidak perlu kita buat acara. Itu kalau kita pegang pendapat kata siapa pahala untuk si mati, kita boleh tolong dia. Jadi kita barulah nampak ikhlas. Kita saya kau kita duduk bela kita tarik tanah, tolak tanah nak tutup, nak sipai dia tu pun dah lagi kita. Tapi masalah kita ni lah. Bukan kata nak ambil cok tu tak siap senyap.
Hak pegecok tak adilah daripada awal sampai akhir dia orang peluh-peluh. Lepas tu anak dia pula. Susah juga tu kita kena betul dalam masyarakat kita. Kalau dia duduk low orang tu duduk. Yalah kalau kita tua tu syukurlah hak muda-muda tu dah. Ataupun kita hak tua pun 3 kali pun tak apa dah. Tolak tanah tu. Ada pahala belaka. Pahala yang besar, 1 kirak. 1 kirak tu sebesar gunung Uhud. Pahala sedekah. Jadi kalau kita sayang kepada si mati, banyak cara boleh tolong. Tidak semestinya kita terikat kita kena pergi ngatik rumah dia. Sebab dalam masalah siapa pahala ni mana-mana pun boleh. Tak ada syarat mesti. Sebab kita selawat Nabi lah. Selawat Nabi. Kita selawat Nabi, doa selawat untuk Nabi tu akan siapa pada Nabi. Tak semestinya kita duduk depan kubur Nabi. Begitu juga untuk orang mati ni kita boleh kalau siapa nak baca Quran ko, nak sedekah atas nama dia ko, nak zikir ngati untuk dia, tak terikat dengan tepat, tak terikat dengan hari. Itu bagi pendapat kata siapa lah. Kalau kata tak siapa tu, dia kira kita hanya berdoa untuk si mati. Berdoa untuk dia. Kita minta sungguh-sungguh dengan ikhlas hati. Ya Allah, rahmati dia. Bukannya payah hak tu lah. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Hak tu hak bagai hak kita baca dalam sembahyang mayat. Maknanya untuk tolong orang mati ni dia bukan benda yang payah, mudah. Kalau kita nak wakaf atas nama dia, dah masjid nak tiap baru kita derma 20 ya, 30 ya, 100 ya, tak tanam dia. Boleh. Jadi benda tu mudah. Tidaklah menyusahkan keluarga si mati. Sebab itu bagi sahabat dia kira kunna na'udu minan niyahah. Itu dalam bab meratap juga. Jadi tak sih tu ada bentuk menyusahkan. Sebab dia kira benda tu menyusahkan keluarga si mati. Ya. Kita berkumpul di rumah tu, kita satu budaya kita. Macam contoh kalau kita kerja hari raya, peduli kedara, maka kita akan berkumpul. Di situ dah kita boleh kenal warga-warga kita yang jauh, yang dekat, mana-mana. Yang apabila ada satu kematian, untuk royak bahawa kita support, untuk menyokong keluarga tu, bahawa kamu bukan seorangan sekarang, kamu masih ada warga-warga. Masalah itu masalah dia masalah berkumpul lah. Masalah nak beraktif tu macam saya setuju dengan Ustaz tadi. Macam mana pendapat? Dia gini. Kalau orang panggil mari untuk ucap takziah. Tu bebel tak ada masalah. Dah hak tasnya kita berkumpul, lepas tu keluarga tu sediakan makanan. Dia dua perkara serentak tu. Mari berkumpul menyediakan makanan. Dari segi memanglah dia ada ziarah orang sakit, ziarah orang mati. Hak tu kata nak jumpa orang tu. Cuma macam realiti tempat kita. Realiti kita kecek dengan realiti tempat kita. Tempat kita ni sebab boyak adik lah. Paling ni ngatik tu. Kita pesan kau kita ni dia mau keluar ngatik ni. 3 malam. Dak, kita pun pergi ngatik rumah dia. Lepas tu dia hak keluarga si mati tu kena cedek makan ni. Kalau kata ahli keluarga tu wa aitas sekut tawa. Tak gerak kata. Tu hak tak betul tu. Orang kita dia tak dapat lagi satu darjah ikhlas. Ambo ikhlas benar. Berlaku dalam setengah masyarakat bila malam pertama sekut tawa ya. Ada. Malam esok tak ada lengah. Cuba tengok, cuba pergi jalan kampung. Kadang-kadang keluarga tu dah. Ini kita kecek soal orang miskin. Yang mana orang miskin terpaksa buat. Sebab benda tu jadi ada. Bila dia nak berhenti, dia takut orang perusahaan. Apakah orang kaya je boleh nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, orang kaya je boleh itu agama.
Kita orang kaya je agama. Jadi ia kena betul. Dia kalau kata nak pergi ziarah, kamu tidak berseorang, ya boleh. Mana-mana waktu. Tapi kalau orang yang sama tiap-tiap malam 7 malam, kalau orang kaya dia boleh buat 40 malam. Orang yang sama, orang yang depan tangga, orang yang banyak piti juga. Nak pergi makan mau kawet tu pesan. Malam ngelah tu kena lebih sikit pada hak malam mula-mula. Pesan. Sehingga kalau orang miskin tu dia mampu buat 2 malam tahlil. Malam ketiga orang pergi tu gelak gelemak. Tak ada. Tak ada ke sekarang. Siapa ada orang kata, "Wana tak ada projek dah ke?" Ada. Ada. Macam pergi kapur tempat odok-odok tanya. Tanya. Ya benda ni ya kita kena orang panggil ada data. Kena ada data cukup ni. Kena pergi tanya orang kapur-kapur lagu mana kalau mati. Sengeluh. Kita ada setengah orang memang suka. Dia suka tapi benda tu bila salah kita suka kau tak suka tak boleh. Walaupun dia kata kita tak apa kita boleh jamu orang. Orang nak mari tak apa. Ni piti orang kita suka tapi masalah dia suka dia mampu tu suku kira tapi benda tu pada cara cara asal mengikut para sahabat dulu tak betul dah. Jadi alasan berkumpul di semata-mata kita nak pergi ziarah tu jumpa mata dah nak memberi semangat pada dia bahawa dia tidak berseorang tu tak ada masalah. Kita pergi dia mati tu kita pergi selalu dah. Kita tanya apa keperluan dia. Siapa dia gali kubur, siapa sedia kain kafan dah. Kita tanya dia ada nak pakai pitih ke? Dah. Ada hak mana urusan gapo-gapo. Dia dari segi kita panggil nak tolong keluarga si mati tu dia banyak. Tapi bila kita jadikan satu budaya dalam masyarakat kita ni mari berkumpul tahlil di rumah keluarga si mati tu dia jadi cerita lain. Sedangkan asas benda ni hak asas mula-mula sekali hak kita boleh kau tidak tolong orang mati dengan doa dengan amal soleh kita untuk dia. Benda tu boleh mengikut satu pendapat, mengikut setengah pendapat. Cuma cara tu bila kita tidak buat satu kita kata orang panggil apa ni dawabit kaedah parameter dengan jelas gini boleh ke tidak, gini tak boleh ke boleh, dia kena jelas. Sebab itulah orang mazhab Hanafi dia benda ni dia tekan dengan jelas. Dia kata kalau kita nak tolong keluarga si mati dia boleh dengan berapa syarat. Yang pertama, tidak boleh buat di rumah keluarga si mati. Yang kedua, tidak ada sebarang bentuk upah. Tidak ada sebarang upah. Maknanya kita baca Quran untuk dia 1 juzuk. Kita tak minta upah dengan dia dan dia tidak menyediakan apa-apa hadiah untuk kita. Ikutlah yang orang panggil hadiah kau upah kau apa, tak ada. Sebab kita ni buat qurbah amal kebaikan untuk si mati, jadi tak perlu kepada sebagai upah. Dan yang ketiga, tidak boleh tetap hari dah. Tadi tidak boleh ada penetapan hari-hari tertentu dan tidak boleh ada jamuan pun. Sebab jamuan ni asal kepada jamuan ke dia kesyukuran. Kita nikah orang nikah, orang akikah, orang balik daripada musafir, itu semua jamuan menggambarkan kegembiraan. Adapun jamuan kerana mati seseorang ada ke tidak? Sebab asal dibuat jamuan ni kerana gembira. Jadi kalau orang mati kita sembelih kambing, lembu, lain tu sebenarnya. Sebab itulah dia kena ada jelas benda ni. Supaya benar-benar orang nak mari tolong ni dia ikhlas. Dia ikhlas. Hatta kalau nak akad air pun air kosong, buat ilah apa takut-takut ada orang tekuk tengah ngaji Quran tu ke. Tapi nak menyediakan jamu dah. Gula awah ke apa semua tu
tak sesuai tu. Kita membebankan keluarga si mati. Walaupun lah ni dia ajar, apa kita boleh ambil nasi air dingin, ya. Tapi kuku mana pun ada juga jamuan, ada bentuk penyusahan kepada ahli keluarga si mati. Jadi hak asas benda ni, kalau kita nak tolong, kita boleh nak baca Quran, zikir, tak semestinya di rumah keluarga si mati, tidak terikat dengan hari, tak ada sebagai upah, tak ada apa jua bentuk jamuan. Kalau ada pak perkara ni, keikhlasan tu, bukan kita nak kata demo tak ikhlas tak, tapi keikhlasan tu terjejah. Walaupun tu kata hamba ikhlas, hamba ikhlas, tapi untuk dia boleh lah pas orang lain. Sebab tu agama ni dia kira kena jelas, kena jelas. Jadi pak perkara tu kena ada. Jadi untuk tolong orang mati, kalau kata nak tahlil ngati, cuma bila kata ramai kita ni, kalau kata tahlil dia siap dengan hari-hari tu lah, siap dengan hari-hari, siap dengan ada hadiah. Apa ni ngati juga dulu, baca Quran juga untuk orang mati dulu. Ada kain pelekat, boleh kain pelekat pulut kuning dah. Kita lalu dah, tapi kita duduk dalam suasana tu, kita sendiri tengok, kita kadang-kadang tengok hak keluarga si mati pun bukan nak mari ngaji Quran dengan kita. Tu dia kira franchise kita, swasta kita. Sibuk pula dia cari gula apa semua. Jadi hak benda nak tolong si mati mudah ya. Kita doa semaya-maya, kita kalau suruh nak baca Quran untuk dia, kita boleh mari baca Quran di masjid. Benda simple, tak perlu menyusahkan keluarga si mati. Sebab bila ada cara lagu tu, itu sebahagian daripada adat jahiliah. Jelas ada tak? Sekadar kita nak ziarah, memberi semangat kepada dia, itu tak ada masalah, benda tu disyariatkan. Cuma tidaklah kita ni seminggu kita pergi lagi, orang tu lah pula, tu tak kena lah. Tidak sepatutnya lagu tu. Kemudian hadis satu lagi ni, hadis Abdullah bin Umar wa Aisyah an Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah qala tuwfiyat ibnatun li Uthman radhiyallahu anhu bi Makkah wa ji'na linashhadaha wa hadaraha Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ni Abdullah ibni Ubaidillah ibni Abi Mulaikah ni kata, anak perempuan Sayyidina Uthman telah meninggal dunia di Mekah. Sayyidina Uthman ni kalau tak silap dia ada rumah di Mekah, dia bermukim. Sebab itulah kalau baca dalam hadis, Sayyidina Uthman ni dia semaya tamam Mekah, kita tidak semaya qasar, sebab dia bermukim di Mekah. Jadi kata sahabat ni, kami mari linashhadaha, untuk menziarahinya. Jadi mari ziarah, tak ada masalah. Temu mata, tanya khabar, memberi semangat, memberi bantuan, tu tak ada masalah. Dan dihadiri juga oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Wa inilah jalisun bainahuma, dan aku ni duduk di antara mereka berdua, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tadi. Au qala jalastu ila ahadihima, aku duduk tepi salah seorang, summa ja'al akhar fajalasa ila jambi. Maknanya dia kata ada dua riwayat dia, perawi tak pasti. Aku mai duduk di antara dua orang sahabat ni, Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas, ataupun aku duduk tepi salah seorang, tiba-tiba seorang tu mari duduk tepi aku. Faqala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma li Amr ibn Uthman, li Amr ibn Uthman, ala tanha anil buka, bapa tak lari daripada menangisnya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mayat itu diazab dengan sebab tangisan ahli keluarga ke atasnya. Jadi dalam masalah menangis ni, kita bicara awal-awal dulu, kalau menangis itu tanda sayang, tanda rahmat, tanda simpati, tak apa.
menangis dengan qada itulah qada sedih, tanpa mengangkat suara, tanpa berteriak, tu tak apa, tak ada rahmat. Malah ikut Imam Nawawi sunnah. Sebab Nabi kata rahmat, bila rahmat sunnah. Tetapi kalau lebih daripada tu berteriak, meraung, tu tak boleh. Jadi ada yang sama juga dengan hadis-hadis sebelum pada ni. Nabi kata tadi, innal mayyit la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Mayat itu diazab kerana tangisan ahli keluarganya ke atasnya. Tiba-tiba faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qad kana Umar yaqulu ba'da zalik. Umar pun faham lagu tu juga. Maknanya ini balik kepada hadis yang ke-535 tadi, iaitu Sayyidina Umar faham bila si mati itu, bila orang itu mati, ahli keluarga dia menangisi kematian dia, meratap, maka dia pun diazab juga, ada sakut paut juga. Thumma haddatha qala sadartu ma'a Umar radhiyallahu anhu min Makkah hatta idza kunna bil Baida idza huwa bi rakbin tahta zilli samurah. Kemudian dia pun menceritakan lagi, katanya aku pernah sadartu ma'a Umar, aku meninggalkan Mekah, aku pergi dengan meninggalkan Mekah hatta idza kunna bil Baida, sehingga kita berada di tempat Baida. Baida ni satu kawasan tanah lapang lah dekat dengan Mekah tu. Idza huwa, didapati ada satu rombongan sedang berteduh di bawah pokok samurah, sejenis pokok. Faqala idhhab fanzur man haula'i rakbu, kamu cuba periksa siapa dia kat rombongan itu. Qala fa nazartu fa idza Suhaib fa akhbartuhu fa qala ud'uhu li. Tiba-tiba ada di situ adalah Suhaib. Bila Suhaib kenal Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu, Umar kata panggil dia supaya datang berjumpa dengan aku. Aku pun balik semula bertemu dengan faraja'tu ila Suhaib, pergi semula bertemu dengan Suhaib. Faqultu irtahil falhaq amiral mu'minin, kamu kena berakak adalah berjumpa dengan Amirul Mukminin, yakni Umar Al-Khattab. Falamma usiba, bila mana Sayyidina Umar itu ditikam, dakhala Suhaibun yabki yaqulu wa akhah, dia mengeluh. Suhaib kata, oh saudaraku, maknanya sedihlah dalam keadaan nak mati tu, dia pun mengeluh lagu tu. Maka Sayyidina Umar marah. Faqala Umar, ya Suhaib atabki alayya, kamu menangisi kematian aku. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi kata, innal mayyita yu'adzabu bi ba'di bukai ahlihi alaihi, kerana aku dengar Nabi bersabda, mayat itu diazab kerana tangisan ahli keluarga dia kepadanya. Jadi Sayyidina Umar faham lagu tu. Tidak seperti yang difahami oleh Aisyah, seperti mana yang kita kata tadi. Maknanya Sayyidina Umar dalam masalah ni dia pergi dengan zahir hadis. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma falamma mata Umar zakartu zalika li Aisyah. Bila Sayyidina Umar meninggal dunia, aku pun sebutlah hadis ni, cerita ni kepada Aisyah. Aisyah kata, faqalat Aisyah rahimallahu Umar, semoga Allah Taala merahmati Sayyidina Umar. Gapo? Wallahi ma haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu Nabi tak cerita lagu tu. Jadi Sayyidina Umar faham lagu lain. Aisyah ni hak tahu hadis ni, dia kata bukan lagu tu sebenarnya hadis daripada Nabi. Iaitu hadis tu kan ma haddatsa, Nabi tak kata pun seperti yang Sayyidina Umar kata lagu mana, innallaha la yu'azzibu al-mu'mina bi bukai ahlihi alaihi. Allah Ta'ala tidak mengazab orang mukmin kerana tangisan ahli keluarga dia. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hak sebenarnya Nabi kata, innallaha la yazidul kafiru azaban bi bukai ahlihi alaihi. Sebenarnya hak Nabi kata, orang kafir tu Allah Ta'ala akan tambahkan lagi azab ke atas dia disebabkan oleh
tangis ahli keluarga dia. Itu dia orang panggil sebab wurud, sebab kepada kedatangan hadis Nadin. Itu latar belakang dia. Jadi bagi Aisyah berdasarkan kepada hadis ni, ini bukan bersabit dengan orang mukmin tetapi bersabit dengan orang kafir. Sebab orang kafir ni memang tradisi dia, budaya dia meratapi mayat. Jadi bila dia tidak berhenti daripada kekufuran dia dan ahli keluarga dia tu tetap dengan kekufuran dan meneruskan lagi tradisi jahiliah kufur, menangisi mayat, maka dia pun terkena juga azab itu. Wa qalat hasbukumul Quran. Aisyah kata cukuplah untuk kamu ni Al-Quran. Ayat mana? Ayat kita baca tadilah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu orang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Maknanya orang yang berdosa dia tidak tanggung dosa orang lain dengan arti habis dosa orang lain itu cuci bersih dia pula tanggung, tak ada. Maknanya orang mengikut cara Aisyah buat dalil dengan ayat ni, iaitu masing-masing dia menanggung dosa yang dia buat. Kalau dia tidak terlibat, dia tidak menanggung dosa tersebut. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inda zalika wallahu huwa adhaka wa abka. Qala Ibnu Abi Mulaikah wallahi ma qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma syai'an. Jadi demi Allah, kata Ibnu Abi Mulaikah, Ibnu Umar ni tak kata apa. Bila ditegur oleh Aisyah lagu tu, Ibnu Umar ni sebagai anak kepada Sayyidina Umar, tak. Bila Aisyah tegur Sayyidina Umar, si anak ni tak kata apa. Pakai terima lah. Sebab apa? Sebab Aisyah ni kan dia bini Nabi, tak. Jadi dia berpeluang mendengar hadis daripada Nabi ni lebih banyak lagi berbanding dengan orang. Sebab dia isteri Nabi, dekat dengan Nabi. Itu cerita sebenarnya ia menjadi latar belakang kepada hadis-hadis sebelum pada ni. Iaitu kalau mengikut Aisyah, mayat tu merujuk mayat yang kafir. Bukan semata-mata mayat ataupun bukan mayat orang beriman. Kemudian hadis 537 tu, hadis tu juga. Hadis ni insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang. Setakat itu saja apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.